Hari ni saya nak cuba satu resepi mudah buat kari pak pusing yang katanya garanti jadi. So, nak tahu betul ke tak jadi ataupun resepi ni scam saya, jangan lupa tengok video ni sampai habis, okey? Hai, Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak cuba satu eksperimen untuk buat kari pak pusing. Saya sebelum ni tak pernah langsung buat kari pak pusing ni. Tapi bila dia nampak satu resepi ni, dia tulis garanti jadi, apalah salahnya kita cuba kan? Nanti kita tengok siapa scam siapa. Resepi scam saya ke saya yang scam resepi ni? Mula-mula sekali kita akan buat inti kari pap. Jom kita tengok bahan-bahan yang diperlukan. Okey, dekat sini mula-mula kita gunakan 4 biji kentang, 3 ulas bawang putih, 3 biji saiz sederhana bawang besar. Kalau anda guna saiz bawang besar yang besar, anda hanya perlukan sebiji sahaja. Kemudian sedikit ikan bilis, 1 tin sardin bersaiz kecil, serbuk kari sebanyak 2 sudu, 2 sudu cili buh, sedikit garam, sedikit gula dan sedikit serbuk perasa. Kalau anda suka pedas, anda boleh tambah lagi kuantiti cili buh tu. Okey, mula-mula sekali kita akan potongkan kentang berbentuk dadu seperti ini. Okey, seterusnya kita akan potongkan bawang besar menjadi bentuk yang kecil bersama dengan bawang putih. Kemudian kita akan blendkan bawang-bawang tersebut bersama dengan ikan bilis dan juga serbuk kari. Kita perlu letakkan sedikit air supaya kita dapat blend semua bahan ni menjadi hancur. Okey, ini bahan-bahan yang kita dah siapkan. Jom kita masak inti kari pap. Mula-mula kita akan masukkan sedikit minyak dan kita biarkan minyak tu panas sekejap. Selepas minyak panas, kita boleh masukkan cili buh. Kita kacau sekejap dan kemudian kita tumiskan sekali bahan-bahan yang kita telah blender tadi. Okey, kita akan tumiskan semua bahan ni sampai pecah minyak. Okey, kemudian kita akan tambahkan sedikit air. Dan kita kacau lagi. Resepi inti kentang sardin ni saya ambil daripada perkongsian Siti Zulaiha Saleh. Dia kata kalau nak lagi sedap, biarkan bahan yang ditumis ni pecah minyak hingga 2-3 kali. So, kita follow je lah tips yang dia bagi ni. Bila dah pecah minyak 2-3 kali tu, so kita bolehlah masukkan kentang ke dalam bahan yang ditumis tadi. Okey, kemudian kita kacaukan supaya kentang dan bahan tumisan kita tu menjadi sekata. Okey, kita tambahkan sedikit air dan kita biarkan kentang masak sampai empuk. Bila kentang dah empuk, bolehlah kita masukkan sardin. Dan kemudian kita perasakan dengan gula, garam dan sedikit serbuk perasa. Kemudian kita kacau dan kita biaskan sekejap sehingga inti ni menjadi kering.
Bila dah kering macam ni, bolehlah kita taburkan daun sup dalam inti supaya bila kita makan kari pap tu nanti boleh rasa daun sup tu. Barulah sedap kari pap kita nanti. Okey, inti kari pap kita dah pun siap. Kita letak tepi dulu dan biarkan sejuk. Okey, next kita akan pergi ke step kedua yang lebih mencabar sikit, iaitu kita akan uli dough kari pap pusing ni. Resepi ni saya ambil daripada perkongsian Opah Mas Cotek. So, kita tengoklah macam mana jadi ke hidup kari pap pusing saya ni. Jom kita tengok bahan-bahannya. Terdapat dua jenis dough untuk membuat kari pap pusing ni. Satu dough minyak dan satu lagi dough margarin. Jom kita buat dough minyak dahulu. Okey, ini bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat dough minyak. 2 cawan setengah tepung gandum, 1/4 cawan minyak masak yang dipanaskan, secubit garam dan air secukupnya. Mula-mula kita ambil secubit garam dan masukkan ke dalam tepung. Dan kemudian kita gaulkan dia supaya garam tu menjadi sebati dengan tepung. Kemudian kita akan tuangkan minyak masak yang telah dipanaskan ke dalam tepung tadi. Dan kita kacau bagi adunan tepung dan minyak ini menjadi sebati. Bila campuran tepung dan minyak menjadi suam, kita bolehlah guna tangan untuk uli dough. So, kita tambahkan air sedikit demi sedikit sehingga dough tak melekat di tangan. Okey, inilah rupanya dough minyak yang sudah siap diuli. Okey, next kita akan buat dough margarin pula. Okey, ini pula bahan-bahan untuk kita buat dough margarin. Okey, 1/2 cawan tepung gandum, 2 sudu makan shortening dan setengah cawan margarin. Cara nak buat dough margarin pula, kita satukan kesemua bahan ke dalam tepung dan kemudian kita akan uli semua bahan ni menjadi dough. Ketika menguli dough margarin ni, sekiranya anda rasa dough tu terlalu lembek, anda boleh tambah tepung sedikit demi sedikit sehingga mendapat dough yang sempurna. Setelah siap menguli kedua-dua jenis dough, inilah rupanya dough margarin dan dough minyak. Seterusnya, kita akan bahagikan dough minyak kepada 6 bahagian. Dan kemudian kita akan bulat-bulatkan ke semua dough ini. Ulangi proses yang sama juga untuk dough margarin sehingga anda mendapat 6 biji dough minyak dan 6 biji dough margarin. Seterusnya, ambil satu dough minyak dan lepaskan seperti ini. Kemudian, ambil satu dough margarin dan masukkan ke dalam dough minyak dan bulat-bulatkan seperti ini. Ulangi proses ini sehingga anda selesai memasukkan kesemua dough margarin ke dalam dough minyak. Seterusnya, kita dah boleh start canaikan dough kari pap pusing kita ni. Bila dah siap canai, bolehlah kita sapu sedikit air dekat permukaan dough. Jangan banyak sangat, nanti lembek dough tu. Lepas tu kita akan gulung dough ni dan kemudian kita akan canai semula dough ni dalam bentuk memanjang seperti yang ditunjukkan.
ketika mencanai, bila doh terlalu panjang, saya akan ambil hujung doh, saya akan lipat dan kemudian saya akan canai lagi. Selepas selesai mencanai, kita akan gulung lagi sekali doh ni seperti yang ditunjukkan. Setelah siap mencanai dan menggulung kesemua doh, kita akan potong doh menggunakan pisau dengan anggaran ketebalan sebanyak 1/2 inci. Inilah bentuk doh yang dah siap dipotong. So, kita boleh ke step seterusnya. Seterusnya, kita akan ambil sekeping doh dan kita akan canai. Jangan canai terlalu nipis. Kalau kita canai tebal sikit pun tak apa. Seterusnya, kita akan terbalikkan doh dan letakkan di atas acuan. Isikan inti pada bahagian bawah doh yang dicanai tadi. Kemudian, kita kepitkan dengan acuan dan kita buangkan baki doh di bahagian tepi dan dah siap. Okey, saya tunjukkan semula cara-cara nak mencanai doh kari lipat pusing ni. Ingat, jangan canai terlalu nipis tau. Kemudian kita terbalikkan doh dan isikan inti pada bahagian bawah doh yang dicanai tadi. Kemudian kita kepitkan acuan dan buang baki adunan di bahagian tepi. Okey, dah siap. Ulangi proses ini sehingga doh anda habis. Setelah siap mencanai, inilah hasilnya kari pap pusing saya. So, kita akan masak kari pap pusing ni dan kita tengok hasil dia macam mana. Okey, untuk masak kari pap pusing ni saya akan gunakan air fryer sebab tadi kita dah buat doh minyak dan doh margarin. Jadi, saya tak nak kari pap ni terlalu berminyak. Jadi, saya akan masak dia dengan menggunakan air fryer. Kalau anda tak ada air fryer, anda guna oven pun boleh. Okey, untuk masak guna air fryer ni, saya akan setkan suhu kepada 160 darjah Celsius dan masa selama 20 minit. Sekiranya selepas 20 minit masih lagi tak masak, boleh tambahkan masa lagi. A few minutes later. Okey, selepas dah masak, kita keluarkan kari pap kita dari air fryer dan hidangkan ke dalam pinggan. Nampak sempurna kejadian kari pap saya ni. So, kita cuba belah dan kita tengok inti dekat dalam. Oh, rangup betul saya punya kari pap ni. Tengok isi pun penuh. So, resepi ni memang betul-betul jadi, bukannya scam. Okey, sekian sahaja perkongsian saya dalam eksperimen membuat kari pap pusing. Jangan lupa cuba tau. Ini bukan resepi scam, ni resepi betul-betul jadi. Jadi, sekiranya anda suka dengan perkongsian saya berkaitan dengan resepi-resepi mudah, berkaitan dengan tips dan tutorial dan juga peluang untuk jana pendapatan menggunakan handphone, jangan lupa tekan button subscribe dan bell notification untuk menerima update video terbaru daripada saya. Okey, bye!